Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang dihormati Tuan Komisi Masjid, Ahli Tata Kuasa Masjid, Tuan-tuan jemaah, tuan-tuan, puan-puan, tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa arsalahu kaffatan 'alan nas basiran wa naziran wa hadiyan wa sirajan munira. Wa salawatullah wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana petang itu kita dapat bersama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Saya dengan rasa rendah dirilah memperkenalkan, sebab menggantikan pada malam itu Ustaz Said, nama Sulaiman bin Hashim, berasal daripada Kabung dan bekerja di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Sebab maki topeng muka tu takut dah kasih memperkenalkan diri kan. Heran orang kat siapa Jadi mudah-mudahanlah apa yang kita lakukan, apa yang kita buat pada petang tu akan diberi ganjaran dan juga dapat memberi manfaat kepada diri saya khususnya dan juga kepada tuan-tuan, puan-puan yang dapat mendengar kuliah kita pada petang tu. Dan saya dimaklumkan oleh urus setia dalam menjemput tu Ustaz Mbak lah tajuk Maulid Rasul kah apakah macam nilah dalam jemputan Jadi dalam keadaan yang kita pun masih lagi menyambut ataupun baru lagi menyambut Maulid Rasul, kita teruskan semarak cinta Rasul kita lah, insya-Allah. Mungkin dalam konteks yang kata orang berbeza-beza dilihat ataupun dibuat kupasan, maklumlah kisah sejarah ataupun kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membawa agama Allah dan syariat Allah tu banyak yang perlu kita contohi, banyak yang perlu kita tahu dan sebagainya. Namun pada malam tu saya nampak beberapa perkara lah, mudah-mudahan dapat memberi pengajaran dan juga ibrah lah kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai kekasihnya, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya suka nak membaca untuk pertamanya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang telah mengutuskan rasulnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan membawa agama yang benar, liyuzhirahu 'alad dini kullih, dan Allah menangkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik, walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka nak saya sebut tuan-tuan untuk permulaan, kalau kita melihat ataupun kalau kita mengimbau kembali tahun 70-an ataupun di awal 80-an, bila disebut Maulud Nabi tu, boleh dikatakan semua orang bersetuju dan semua kita menyambut tuan-tuan. Bahkan kalau di satu tempat lah lebih besar lagi tuan-tuan, Maulud Rasul tu bila disebut cuti Maulud Nabi, semua orang balik kampung tu dah. Mun satu ketika lah di satu tempat bila sebut Maulud Nabi tu semua orang balik kampung. Selain daripada mungkin
nak menziarahi keluarga dan sebagainya. Tetapi yang paling penting ialah dengan nama Maulidur Rasul tadi, kita mengharapkan supaya ada sesuatu yang memberi manfaat dalam keadaan kita menyambut Maulidur Rasul tadi, tuan-tuan. Saya terkesan kerana tadi saya pun melihat dalam Facebook, dalam media tu macam-macam lah, tuan-tuan. Ada seorang, maklumlah, semarak cinta Rasul tu tengah berjalan. Ada sebuah kampung yang maulah malam tu kan malam esok berjanji maknanya marhaban lah kan. Di kampung-kampung kita saya ada ceramah maulah marhaban je. Mungkin kampung agak terpencil ataupun yalah susah nak mencari tenaga penceramah dan sebagainya, ataupun memang nak mengangkat majlis marhaban, satu malam yang memang marhaban aja. Dan ada yang komen, tuan-tuan, ada yang komen lalu mengatakan bid'ah ya. Macam yalah, tuan-tuan. Satu ketika walaupun mungkin wallahu alam dengan nada bergurau, tetapi saya merasakan bahawa dalam nada gurau itu ada sinisnya, kan? Maknanya dalam perkara-perkara macam tu, macam dulu kita terima 100%. Tetapi dalam perkembangan semasa tu, dengan berlakunya banyak perkara, dengan pendapat-pendapat yang mungkin berbagai-bagai tu, menyebabkan kita seias kata dalam menyambut Maulidur Rasul. Walaupun orang kata pendapat tu adalah pendapat yang terpencil, tetapi ada kalangan yang betul-betul serius bahawa menyambut Maulidur Rasul itu adalah satu benda yang bid'ah. Okeylah, kita siadalah dalam golongan dia, tuan-tuan. Tetapi pengalaman saya sebagai guru, selalu pergi ke sekolah-sekolah, ada satu ketika saya bertemu dengan satu situasi. Wallahu alam, saya pernah bercerita di situ ataupun bulan puasa lepas saya pernah datang. Ada setengah orang, walaupun pihak pejabat mufti ataupun fatwa dah menetapkan bahawa perkara tadi boleh, tapi masih ada pendapat secara personal yang menentang pendapat daripada apa yang telah dikeluarkan oleh pejabat mufti dan sebagainya. Itu yang kita anggap serius, tuan-tuan. Walaupun terpencil, walaupun sirami, tetapi di tempat-tempat tertentunya dominasi. Maksud saya ialah dalam hal Hari Raya Korban. Untuk saya nak beri contoh, tuan-tuan, Hari Raya Korban. Ada yang berpendapat bahawa walaupun dah berkali-kali diterangkan boleh memberi makan ataupun memberi bahagian daging kepada orang-orang yang bukan Islam, asalkan mereka berada bersekitaran dengan kita, dalam pejabat kita, bersama dengan di taman kita, bersama dengan dalam majlis kita tadi, dibolehkan. Asalkan kita jangan menghantar daging itu tadi bersungguh-sungguh kita hantar di tempat lain. Ya sih bolehlah, memang dah diputuskan macamnya. Tetapi ada seorang tu, dia tetap semua di mata telinga saya pun dengar, tuan-tuan. Lalu dia kata, ya hukum baru. Anak macam tu lah, tuan-tuan. Macam ni masih ada orang yang boleh berkeras, walaupun yang telah memutuskan tadi ialah fatwa yang dah rasmi, tuan-tuan. Fatwa yang sudah dikeluarkan oleh negeri kita pun, pejabat mufti kita pun dah keluarkan fatwa boleh. Tetapi masih ada orang yang mau. Sehingga kan ustaz yang di sekolah yang berbincang dengan saya, natutlah saya malas nak maulah ustaz pun. Akhirnya saya dah maulah korban sekolah kami tu. Sebab apa? Sebab orang tu bersama dengan golongannya menentang. Akhirnya syariat dan syiar Islam, tuan-tuan, saya dapat dipolah di sekolah tadi. Sebab ialah saya katakan, dalam minoriti ada seriusnya. Dalam keadaan kita tu mengamalkan, dan ada kata orang tentangan untuk kita mengamalkan apa yang kita sebut sebagai sambutan Maulidur Rasul tu, tetapi ada juga yang berpendapat benda tu adalah suatu benda yang boleh, dan cuba untuk menggagalkan dan cuba untuk menimbulkan kekeruhan dalam masyarakat dan sebagainya. Apa yang saya ingin angkatkan di situ, tuan-tuan, macam ayat yang saya bacakan tadi, walau karihal musyrikun, akan ada manusia walaupun di mana waktu dan ketika mana, tuan-tuan, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun disebut bil huda wa dinil haq,
agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama ataupun Nabi yang diutuskan tadi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam keadaan Nabi tadi menyebarkan Islam, Nabi itu sendiri adalah pembawa hidayah. Maknanya sesiapa yang mencintai Nabi, sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dia akan mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya tuan-tuan Sebab itu saya dalam keadaan minggu lepas banyak Maulid Rasul. Saya mengangkatkan, siapa yang masih ingat ketika mana 2019, 2020 dah Covid pandemik 2019 kali terakhir kita belarak, bahasa kita lah belarak saya yakin tuan-tuan yang ada di situ kami, kita belarak di Padang Merdeka. Di Padang Merdeka, keadaan selalu terbuka di Padang Merdeka dekat depan Hotel Merdeka dan saya diimpun untuk nak nyebut bahawa saya mewakili selalu meeting untuk sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak diminta untuk kempen kepada pelajar sekolah-sekolah, guru-guru, supaya kita turun merami, macam ialah istilah disebut oleh orang yang berwajib kita turun merami pada tahun 2019 oleh kerana jarang kita maulah, kali itu kita maulah di Padang Merdeka, biar kita turun rami-rami. Maka macam tu lah tuan-tuan, saya mengajar di Suruh pun saya sebut, jom kita pergi rami-rami. Kita nak tunjukkan bahawa bukan kita tu nak kata orang nak menunjukkan kita tu nak melawan orang, bukan. Antara niat kita ialah satu, dengar Datuk tadi ialah kita nak meninggikan syiar Allah, kan, li'a'la kalimatillah, kita nak mengangkat kalimah Allah. Yang mana kita mengangkat tu adalah satu tanggungjawab kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah dalam keadaan aman dibenarkan kita nak mengangkat syiar Islam, kita nak menyebut selawat, kita gunakan pembesar suara. Mudah-mudahan Nabi yang tadi disebut oleh Allah bil huda, akan ada manusia yang bila mendengar selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni kita tahu akan ada terdetik hidayah dalam hati mereka, akan terdetik perasaan ingin tahu apakah agama yang menyebabkan manusia sanggup berami-rami datang, tuan-tuan. Sebab saya sebut benda tu kerana saya pernah diajar oleh seorang manusia, tuan-tuan, orang yang giat berdakwah, sehingganya sebut kata apa, bila nyenangga orang yang belum Islam, tanggapan pertama kita ialah aku mesti menyebut kepadanya tentang Islam. Macam kita lah ejen takaful, ejen sesuatu perkara MLM ke apa-apa lah, endingnya ataupun intronya mesti kita nak sebut apa yang kita bawa. Kita tu adalah pewaris kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang Nabi tadi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama, untuk mengembangkan cahaya Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tadi telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun lebih. Maka tugas untuk menyambung risalah itu adalah umatnya. Dan kita menyambung risalah itu dalam arti kata bukan kita maksa orang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kita si paksa orang. Tetapi kita kena ada satu niat. Bila kita berjumpa dengan seseorang, kita mesti, kata orang tadi, menyampaikan sekurang-kurangnya balighu anni walau ayah tentang Islam. Lalunya sebut, tuan-tuan, kisahnya pun lah, kami di pendidikan diajar, adalah grup konsultan daripada Semenanjung, tuan-tuan, datang memberi training untuk dakwah bilhal tu lah. Lalunya kata, yang beri contoh dalam tidak nyampun lah katanya. Contoh yang pernah berlaku pada diri nyampun katanya, bila nya maki kereta, yalah yang mbak kereta, nangga dua orang yang belum Islam.
Dua orang laki bini nunggu kenderaan awam lah. Lalunya berhenti. Bilanya berhenti, ditanya nak pergi ke sini, nak pergi ke hospital. Hospital ialah laluannya nak pergi ke depan lah. Lalu suruhnya naik, masuk je. Lebih kurang macam ialah yang jemput. Silakan, saya akan hantar tuan dan isteri tuan ke hospital. Macam ialah katanya. Maka dua orang tadi pun masuk dalam kereta. Sepanjang dalam kereta, oleh kerana tempat si jauh, bertanya tentang nama, bertanya dari sini-sini apa sakit. Akhirnya sampai ke hospital tadi, nya belum sempat menyebut yang kita sebut tadilah. Apa yang aku nak sebut tentang agama Allah tu? Apa yang aku nak sebut tentang syiar Islam tu kepadanya? Belum sempat, baru habis kelakar dah datang hospital dah. Akhirnya nya pun turun. Bila turun, nya turun juga lah. Makin menghormatinya dua adik, nya pun berjalan. Sambil sebelumnya berjalan, nya nyuruh duit. Orang yang tadi nyuruh duit, yang nak diembaknya free tadi nya niat memang nak embak aja, tapi orang tu beri duit. Lalu katanya, di sianya terfikir. Sepanjang dalam kereta tadi, nya terfikir nak jemput apa yang nya nak sebut intro tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, tentang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya terfikir, tapi bila nya beri duit, lalu nya terfikir. Lalu nya kata, si ada hal, terima kasih, saya ikhlas nak nolong. Itulah yang diajar oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tu walaupun berlain agama, saling berkasih sayang di antara satu sama lain. Cukup tuan-tuan, setakat itu saja. Lalu diberi nyekat, mun ada apa-apa kontak saya. Nyenang bakat tuan-tuan, tidak tu adalah memang grup yang aktif lah, aktif untuk berdakwah. Dan nya penuh berdoa. Bila yang beri kata tadi, mudah-mudahan orang tu kelak akan kontaknya. Macam ialah akan kontaknya, dan dia sentiasa mengharapkan suatu ketika mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, dia akan telefon orang yang tadi. Jadi itulah, bila berfikir macam tu tuan-tuan, mudah-mudahan kita tu menjadi orang-orang yang sedemikian. Dalam hati kita sentiasa ingin memperkenalkan agama dan juga Nabi SAW kepada sesiapa saja. Lebih-lebih lagi kita yang sesama Islam dan orang-orang yang belum lagi beragama Islam. Macam tadilah, bila kita pergi ke dataran Merdeka, Padang Merdeka, saya teringat tuan-tuan, turun je hari kebetulan siapa yang masih ingat lah, hari baru lepas hujan tuan-tuan, penuh Padang Merdeka tahun 2019. Tiba-tiba pergi dengan keadaan becaknya, dengan keadaan lumpurnya, dan kami tidak nangah anak lipan tu tahu. Anak lipan dan jelit-jelit tapi seorang pun saya ada digigit pada waktu lah. Kena kambuh juga lah mek nangah grup kami lah, kami juga dan 20 orang. Kambuh juga ada lipan. Dan seorang pun saya ada gaguh dengan tanah kotor tuan-tuan. Tanah kotor, mula-mula nak injak nang kotor dah. Tapi bila dah kotor, saya dah hal, biar kotor. Maknanya apa tuan-tuan? Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, kerana dalam hati kita mengatakan apalah sangat perjuangan kita untuk mengangkat martabat Islam tuan-tuan. Kalau setakat seluar kita tadi kotor dengan lumpur, kotor dengan lumpur yang sedikit, apalah sangat pengorbanan kita. Mungkin kita nak fikir macam ni lah, kan? Setakat sekejap, sejam, 2 jam kita berada di tanah yang berlumpur, kotor sedikit pakaian kita, dalam keadaan hati kita berniat ialah kakiku kotor tu semata-mata untuk aku mengangkat syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ialah nyuruh kita semangat tu. Bila kita bersemangat, maknanya bukan sebab-sebab yang lain, kita konekkan hati kita dengan mengangkat syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan hati kita, masya-Allah, kita dah kisahlah dengan kotor, dengan letih tadi tuan-tuan. Maka itulah mudah-mudahan mendapat tuan-tuan kita untuk sentiasa kita menyambut Maulid Rasul dalam keadaan apa-apa pun aktivitinya tuan-tuan, menambahkan kasih sayang dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya tuan-tuan
Kalau dalam keadaan macam tu kita meletakkan bahawa apa aja benda lain tadi kita tolak, yang penting ialah aku buat tu ialah kerana aku nak mendekatkan diri aku dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah disebut oleh ulama, tuan-tuan. Kalau kita baca dalam fiqh sirah yang disebut oleh ulama Said Ramadan Al-Buti, tuan-tuan, pertama katanya dalam kita menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah niat pertamanya ataupun matlamat pertama, kita kenal akan Nabi dan kita cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dialah melalui Rasul tu kita menjadi minat untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun akan kita cuba bahaskan, tuan-tuan, macam ni yang kita sebut kenal tadi, dan macam ni yang sebut kita cinta tadi. Baik, yang kedua kata Said Ramadan Al-Buti ialah kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal, bila kita cinta, hati kita kuat untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah dengan kita mencontohi Nabi, mengenali Nabi, kita akan menjadi seorang yang faham tentang Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan, tuan-tuan, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk, yang menjadi dustur, undang-undang, peraturan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi orang yang faham dalam membaca. Al-Quran bukan hanya dibaca semata-mata, tetapi Al-Quran itu difahami, akhirnya diamalkan dan dilakukan dalam kehidupan kita seharian. Yang keempat, maka selepas itu mudahlah untuk kita mencorakkan, menukarkan kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita secara berkeluarga, kehidupan kita sehinggakan kepada peringkat bernegara, tuan-tuan. Kita menukar kepada apa yang disebut sebagai, iaitu agama ataupun culture, tamadun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita selalu dengar, bagaimana Yathrib bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah, menjadi pemimpin, menukarkan peraturan undang-undang yang ada dalam Yathrib, akhirnya disebut sebagai Madinah, bandar yang bertamadun, Madinah, bandar yang Al-Munawwarah, yang bercahaya. Bukan setakat kepada orang yang ada di Madinah, bahkan cahayanya pergi kepada seluruh dunia, tuan-tuan. Nah, itulah yang disebut oleh Said Ramadan Al-Buti tadi. Mudah-mudahan kita tu menjadi orang-orang yang menyambut maulid Rasul, kita menjadikan diri kita ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat engagement kita dengan Allah, dengan Nabi-Nya, iaitu kekasihnya, junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hubungkan diri kita. Itu kaedahnya, tuan-tuan. Mudah-mudahan walaupun macam ni, kita bersama-sama mendapat suara-suara sumbang, tuan-tuan, walaupun si kami, kita janganlah sampai kata orang meninggalkan adab-adabnya, tuan-tuan. Kini tu orang suka berkelahi, orang bergaduh, orang bertengkar, tuan-tuan, sehingga kita susah nak langgar. Nak ni yang kita nak ikut, kan? Sehingga kan kita rasa itukah contoh sebenarnya umat kita, tuan-tuan. Kerana berlaku bukan setakat orang jahil, berlaku benda-benda macam tu sesama orang-orang yang boleh dikatakan sebagai orang yang faham dan mahir ilmu Islam, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan yang kita sebut tadi awal tadilah, iaitu kita cuba untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk mengimarahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya, tuan-tuan, dalam keadaan isu kita nak mengangkat syiar Islam tu, syiar Allah Subhanahu wa taala tu, agama yang dibawa oleh Rasulnya tu, cuba kita nanggar. Saya nyebut, disebut pun tuan-tuan pun dah selalu dengar kan? Macam ni orang berani, beraninya jangan kita salahkan mereka lah. Sebenarnya kembali kepada kita, kena berani. Sengaja ngetes, tuan-tuan, engkah air whisky nama timah contohnya lah, dingkah nama timah, dingkah lagi orang makin kopiah. Mungkin kita fikir-fikir,
dan semua kita dapat menyelami apa sebenarnya tuan-tuan. Nak tu lah kata orang try test market, test market. Sengaja nak melihat, alhamdulillah lah kita si melatah tuan-tuan. Tetapi apa tindak susul kita? Adakah kita bersatu hati dalam melihat sesuatu yang macam itulah tuan-tuan? Adakah kita bersatu hati? Yang kita dengar adalah orang yang cuba mendesak supaya ditarik balik. Kesimpulannya ialah, adakah seluruh kita bersatu hati untuk memaksa dan bertindak dengan cara yang baik, mengikut lunas-lunas yang betul tuan-tuan, supaya ada solidariti, minta si Datuk betul-betul menarik balik tuan-tuan. Selalu yang berlaku ialah, itulah orang kata tuan-tuan, orang tu berani dan cuba. Kenapa? Kerana kita sendiri si bersatu hati. Macam kisah RUU 335, minta maaf lah saya sebut tuan-tuan. Waktu tu pun dah cuba nak dibalik, nak diangkat balik. Saya minta maaf lah, kami orang menitiskan air mata. Siapa yang ikhlas tolak ke tepi persoalan politik tuan-tuan, niat nak diangkat ialah untuk memperkasakan mahkamah syariah. Kerana apa yang termaktub dalam undang-undang mahkamah syariah, minta maaf siapa yang lebih tahu, kami nyebut sikit aja lah. Contoh, denda RM5,000. Orang apa-apa kes lah, paling tinggi RM5,000. Paling kurang hukum penjara sekian. Mun lebih si layak untuk dibicarakan di mahkamah syariah. Kadang-kadang disebut, saya ingat antara waktu pembentangan disebut membunuh burung lebih teruk hukuman daripada orang yang berzina. Orang berzina didenda sekian. Kita menyalahkan siapa-siapa. Tetapi kita cuba, inilah waktunya kita mengangkat supaya undang-undang syariah itu diperkemaskan dan diperkasakan. Bukan seolah-olah macam dianaktirikan dan terlalu dikesampingkan. Maka diangkatlah RUU tuan-tuan. Tapi kita nangga yang menentangnya adalah sesama kita. Kan? Sebab ialah nak tu hanya termaktub untuk orang Islam pun, bukannya untuk orang lain. Yang berzina, yang beragama Islam, yang minum arak, yang si menghormati bulan Ramadan, banyak tuan-tuan. Biarlah ada satu tempat untuk si Datuk dibawa di sisi undang-undang. Kalaulah di sivil sikit dapat membicarakan, maka si Datuk boleh dibawa ke mahkamah, dan mahkamah syariah ada peruntukan. Nak itulah cuba diperbaiki dan diperkemaskan. Yang saya maksudkan ialah, adakah nak tu kita dapat bersatu hati? Lagilah susah nak bersatu hati tuan-tuan. Jadi bila disebut macam dia, nak itulah kita katakan bahawa apa yang kita sebut tadi betapa indahnya, liyuzahirahu ala dini kulli. Allah menyatakan bahawa Allah menangkan agamanya. Di antara yang dibawa oleh manusia-manusia itu, Allah menangkan agamanya. Di samping itu juga Allah sebut, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sebelum itu Allah sebut akan ada manusia yang berusaha dengan mulut-mulut mereka, menentang cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disambut oleh Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap menangkan cahayanya, walaupun dibenci oleh orang-orang yang setuju dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya tuan-tuan, siapakah orang yang membawa kemenangan agama Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan mulut-mulutnya mereka menentang agama Allah Subhanahu wa taala? Coba baca surah As-Saff tuan-tuan, sebelum ayat yang saya baca tadi. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Sebelumnya ada ayat Allah sebut wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah mencabar, sesungguhnya Allah akan menangkan. Yang penting macam yang saya sebut tadi ialah akan ada manusia yang berusaha menyambung risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada manusia yang betul-betul cinta kepada Nabi, sanggup menggalas tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tuan-tuan banyak sikit kita ada perasaan cinta kepada Rasulullah,
dan ingin menyambung kembali risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya nak sebut tentang, walaupun banyak cerita-cerita macam tu tuan-tuan, saya nak ringkaskan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam zaman Covid tu tuan-tuan, orang si boleh pergi ke Mekah, maka orang yang perasaannya biasa ke Mekah ataupun yang belum pernah pergi ke Mekah ataupun pergi ke Masjid Nabi tuan-tuan, saya rasa saya pun dulu-dulu masya-Allah. Bila lagi nak pergi, bila lagi nak pergi. Rasa hati begitu excited nak pergi tuan-tuan. Bila kita nanggal lagi itu dengan gambar macam-macam, lagi ingin nak pergi. Tapi dalam keadaan dunia tu, kita siap pergi. Kita siap pergi untuk menziarah Nabi SAW. Kita siap nak ngabas kubur Nabi. Kita siap nak ngabas tempat-tempat bersejarah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Maka kami orang merintih, ya Allah, rindunya, betul lah, baguslah tuan-tuan. Dan saya sendiri tuan-tuan, selalu saya letak love Kaabah. Mudah-mudahan menjadi satu syiar. Mudah-mudahan satu kempen untuk kita cinta kepada agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak cinta, love kita kepada Kaabah, love kita kepada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya nak beri pengalaman yang sedikit tuan-tuan sebelum saya nak kaitkan apa kerja buat kita yang boleh kita lakukan tuan-tuan walaupun kita sama-sama tahu, tetapi sebagai satu muhasabah. Dalam keadaan kita berpeluang berjumpa dengan Nabi tuan-tuan, ialah maksud saya makam Nabi lah. Pengalaman saya yang sedikit, dalam banyak-banyak kali tuan-tuan ngembak orang, pernah sekali saya berpeluang betul-betul nak lain-lainnya macam biasa aje lah. Ada tempat masuk, ada tempat nyelit tuan-tuan, pergi ke Raudah, ada tempat nyelit tangga kosong, nyelit sia. Si pernah pengalaman seperti yang saya jumpa tu lah. Yang kali, minta maaf kongsi sedikit tuan-tuan. Buka aja, orang keluar kan, yang nunggu tu kebetulan kita baris di depan tu. Bila dibuka canvas petition maka kita pun berlari anak. Mesti berlari, kita kena langgar orang kan. Berlari aja lah. Dalam keadaan nak memilih sini tempat dalam Raudah, kerana kita di depan, kita boleh sini aku nak pergi sini nak pergi Kita pun ada pengalaman masing-masing macam ni lah tuan-tuan nak pergi sini, nak pergi. Terdetik hati saya nak pergi dekat dinding yang bersebelahan dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang dapat. Sebab oleh kerana dapat pilihlah. Aku nak pergi, rasa-rasa hati aku nak hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalulah pergi kat dinding tadi tuan-tuan. Nang dinding betul-betul dekatlah, oleh kerana kami menjadi himpit dekatlah dengan dinding tu. Ketika mengangkat takbir, niat tak sembahyang sunat, at least 2 rakaat atau 4 rakaat. Zikir sikit, baca Quran sikit. Si ulama gelak beri peluang orang lah. Ketika mengangkat takbir, Allahu Akbar, tangan tadi tuan-tuan terkena dengan dinding, iaitu sempadan antara makam Nabi tadi. Entah macam ni, Masya Allah tuan-tuan, entah perasaan datang oleh kerana kita excited nak pergi Raudah. Bukan senang nak jumpa makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tangan tersentuh dengan dinding yang bersebelahan dengan makam Nabi. Tiba-tiba hati terasa sayu tuan-tuan. Betul-betul hati sayu. Dan air mata mengalir tuan-tuan. Betul-betul air mata mengalir. Nangis waktu sembahyang. Kenapa? Kerana, minta maaf tuan-tuan mungkin pengalaman-pengalaman orang hebat lagi. Saya nak sebut pengalaman cinta pada Rasul tu. Betapa terujanya kita berada di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, terkena dinding. Terasa, ya Allah, alangkah mun aku tu sembahyang, di sebelah aku tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terfikir macam ni tuan-tuan. Terfikir mun aku tu sempat bersama Nabi, bersebelahan dengan Nabi, terus air mata mengalir tuan-tuan. Memanglah di dalam Raudah, dekat Masjidil Haram, depan Kaabah tuan-tuan, saya dipesan oleh orang syekh-syekh yang bawa haji tu tuan-tuan orang yang kebetulan bos saya,
Ini dah lama, sampai 16 kali pergi haji tuan-tuan. Ini mesan dengan saya, apa-apa nak sunat lainnya mun berada di Masjidil Haram tu, tinggal nak lain, baca Quran tinggal dulu, solat sunat tinggal dulu, banyakkan tawaf sunat, banyakkan tawaf sunat. Katanya lah, memang betul juga tuan-tuan, dalam tawaf sunat waktu berdoa mesti menangis, dalam tawaf dia mesti menangis, kecuali maki skuter lah. Kita maki skuter susah nak nangis tuan-tuan. Mun dia pun ngembak skuter ya, susah nak nangis pun saya lah. Tetapi bila orang ngembak, kita berada di tepi, orang ngembak kita berada di tepi, kita berdoa, ayo kita boleh menangis. Walaupun berada di tingkat 1, tingkat 2 masih boleh menangis. Tapi mun dia pun ngembak nang siapa nak drivingnya, nak ngembak motor, nang siapa nangis tuan-tuan. Tapi satu di Masjidil Haram. Yang kedua ialah ketika berada di Raudah. Dan saya diajar tuan-tuan, mungkin ada yang siklah, tapi mun saya diajar dan saya rasa setuju, mun berdoa macam tu susah kita nak merintih tuan-tuan, susah kita nak betul-betul syahdu. Kecuali habis solat, habis berzikir, mun doa sujud aja. Sujud habis doa beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud aja, sambil kita berdoa, sambil kita bermunajat, sambil kita merayu dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita menangis tuan-tuan. Jadi yang saya sebut tadi, minta maaf tuan-tuan, untuk kita mengembalikan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dalam Raudah tadi, tangan kita terkena dengan dinding yang menyapat sempadan antara makam Nabi dengan diri kita, boleh kita rasakan, ya Allah, alangkah mun aku sempat hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aura Nabi tadi tuan-tuan, walaupun dah wafat, tersentuh dengannya menyebabkan hati kita, masya-Allah, aura kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mun dapat kita pergi macam yalah tuan-tuan, tetapi betapa Islam tu tuan-tuan dalam mengasihi Nabi, bukan hanya kita pergi ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ramai, bahkan disebut ramai sahabat-sahabat tu bertebaran ke seluruh dunia tuan-tuan. Cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, sahabat-sahabat bertebaran ke seluruh dunia. Kenapa? Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat akan pesan Nabi ketika yang kita sebut sebagai khutbah akhir Nabi, ketika berada di padang Arafah tuan-tuan. Nabi berpesan, antaranya ialah sampaikan ajaran yang diajar oleh Nabi tadi, panjangkan kepada orang-orang yang ada di mendengar, yang berada dekat dengan Nabi pada ketika ya. Sampaikan. Maknanya sahabat-sahabat Nabi mendengar tentang amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka bertebaran ke seluruh dunia. Baik, lepas tu saya nak kupas sedikit hal yang lain. Saya nak beri contoh tuan-tuan. Selalu saya mengangkat nama sahabat tu, mudah-mudahan kita pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada sahabat-sahabat telah membuktikan mereka cinta kepada Rasulullah bukan hanya di mulut, bukan hanya berselawat, tetapi kerja buat dan usaha mereka betul-betul mencerminkan bahawa mereka kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya, mungkin kita selalu dengar dalam bahasa orang moden yang kita sebut demonstrate caring. Macam ni kita Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sambung sedikit tuan-tuan. Selain daripada kita menziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tadilah kita ziarah kubur Nabi, melawat tempat-tempat Nabi. Yang paling penting ialah cuba kita mengambil sejarah, mengambil contoh daripada seorang sahabat Nabi, iaitu yang saya angkatkan salah seorang ya tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang yang telah berjaya membuktikan kasih sayang kepada Rasulullah dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu ajma'in. Maknanya beberapa orang sahabat Nabi itu menjadi contoh orang yang betul dalam mencintai Nabi, dan Allah janjikan syurga ketika masih bernyawa dan hidup di dunia lagi tuan-tuan. Sebagai satu contoh benchmarking kepada kita. Maknanya orang yang betul-betul mencintai Nabi bukan ajak janji kosong, tapi Allah dah sebut melalui Nabinya tidak tu diangkat darjat, memang akan dapat syurga ketika di dunia. Kenapa? Karena mereka mencintai Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita tu baru nak belajar dan mempertingkatkan ilmu kita untuk kita sama-sama mengikuti jejak orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Antaranya ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Kita selalu dengar tentang sirah Rasulullah SAW. Orang yang pertama ataupun ketika Nabi berhijrah ke Madinah, semua orang ingin mengajak Nabi singgah di rumahnya ataupun bermalam di rumahnya. Maka dilepaslah unta, di mana unta itu berhenti, maka di situlah rumah Nabi akan tumpang, sementara masjid Nabi ataupun rumah Nabi siap tuan-tuan. Dan disebut yang dipilih ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan, lebih kurang 7 bulan tuan-tuan, sementara nunggu masjid Nabi siap ataupun rumah Nabi siap.
Dan sekarang tu kita nangga rumah Abu Ayyub Al-Ansari, contohlah. Contoh ya, Babu Salam di sini, keluar ke makam Nabi di sini. Rumah Abu Ayyub si jauh daripada Babu Salam, pergi ke belakang sikit. Pergi ke belakang, pergi ke depan tu sikit. Adalah tembok yang tanda kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Orang yang ditumpang oleh Nabi rumahnya, tuan-tuan. Dan macam ni kisah ketika Nabi berada di rumah, macam ni yang melayan Nabi SAW. Dan yang menariknya ialah bila Nabi wafat, dia pergi meninggalkan Madinah. Kenapa? Macam tadilah, kerana menyahut seruan Rasulullah SAW. Dia pergi keluar daripada Madinah sampai umurnya 80 tahun. Bayangkan tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari pergi berjuang, pergi menyebarkan agama Islam sampai umurnya 80 tahun lebih, menegakkan agama Allah, menyambung kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW, sehingga kan dia mati dalam keadaan mati tua, tuan-tuan. Dan kuburnya kini itu berada di Turki, di sempadan tembok nak pergi ke kota Konstantinopel. Si berjaya pada masanya, dia mati. Mun kita lah, tuan-tuan, mun kita lah, kita ambil contoh kita. Bila kita pencen, kita nak kembali ke tempat kita pun sekurang-kurangnya lah. Berapa umur pencen? 60 tahun. Abu Ayyub Al-Ansari selepas 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, si adanya nak pulang ke rumahnya, tuan-tuan. Yang saya yakin semua kita tu, saya nak cerita contoh-contoh, tuan-tuan. Kita nak pergi, ada setengah orang memang berniat supaya dikuburkan di Jannatul Baqi'. Kalaulah Abu Ayyub tu minta, umurnya dekat-dekat dah tua, dah huzur, pulang ke Madinah, mun aku mati kelak, kuburkan aku di Jannatul Baqi'. Siapa yang nak melawan, tuan-tuan? Sebab rumahnya memang dekat dengan Jannatul Baqi'. Tetapi Abu Ayyub Al-Ansari dalam mencintai Nabi SAW, nyesik milih untuk dikuburkan di Madinah. Bukan kita kata benda tu berlawanan dengan apa yang disebut oleh Nabi, bukan, tuan-tuan. Yang kita nak sebut ialah antara aulawiyat, keutamaan. Maknanya dalam satu keadaan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah seperti mana Abu Ayyub Al-Ansari. Yang kita tu jauh daripada Mekah, jauh daripada Madinah. Kadang-kadang si sempat nak ziarah Nabi, kadang-kadang si ada rezeki kita, tuan-tuan, masa macam tu lah. Maka ambil satu kaedah, kita mencintai Nabi dengan kita melaksanakan kerja-kerja Islam, tuan-tuan. Sibuk besar gila barangkali, minta maaf lah saya sebut contoh kan, di masjid-masjid di kampung-kampung ada orang volunteer nyuci masjid, tuan-tuan. Contoh yang jatlah. Apatah lagi tok bilalnya, apatah lagi tok imamnya, apatah lagi pengusinya. Bahkan mungkin kita ada jawatan pun, orang-orang biasa yang mengimarahkan rumah Allah, membantu untuk menegakkan syiar. Sebab ditunjuk oleh Nabi, si semestinya Abu Bakar, si semestinya Sayyidina Umar. Bilal bin Rabah, seorang muazzin pun dah disebut oleh Nabi ketika hidupnya nyetuk confirm masuk syurga. Seorang hamba, tanda bekas hamba, rupa parasnya si ada getah, si ada rupa, kata orang, tapi dijanjikan masuk syurga. Kenapa? Kerana kerja buatnya betul-betul ikhlas mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab ialah saya sebut, tuan-tuan, mudah-mudahan saya dan kita semua dalam mencintai Nabi itu ialah kita membantu agama Allah. Saya bacakan satu hadis untuk penutup, tuan-tuan. Mungkin kita dengar hadis tu, mudah-mudahan itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sempat ngabas Nabi, ingat hadis tu, tuan-tuan. Ketika seorang dalam perjanjian Aqabah, mesti silap betul Aqabah, tuan-tuan, dalam 75 orang yang bertemu dengan Nabi, yang offer kepada Nabi, wahai Rasulullah, ikut kami ke Madinah. Mun orang Mekah si mau, jom pergi Madinah. Macam ialah pun bahasa kita, tuan-tuan. Tapi Nabi menolak kerana belum ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi panggil seorang wakilnya pergi ke depan. Disuruh Nabi tangan. Wakil tadi menyurung tangan, lalu berbai'ah dengan Nabi sebagai wakil. Walaupunnya wakil, tetapi mewakili sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Nabi? Pegangnya tangan.
Dalam hadis tu tuan-tuan, maksudnya kita dengan hadis Nabi, walaupun Nabi tujukan kepada salah seorang sahabat, tetapi hadis tu ialah untuk kita semua. Kita ibaratkan tangan kita dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tubayyi'uni ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasah. Berjanji setialah kepada aku. Itu kerja kita tuan-tuan. Itu kerja kita yang ditinggalkan oleh Nabi. Berjanji setialah kamu kepada aku, kamu akan mendengar, kamu akan taat tentang agama yang aku bawa, kata Nabi, dalam keadaan kamu rajin dan dalam keadaan kamu malas. Nabi tahu kita tu si rajin jap-jap tuan-tuan, ada masa kita malas. Tapi hendaklah kamu dengar dan taat kepada syariat yang dibawa oleh Nabi. Fin nasyati wal kasal. Satu. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Hendaklah kamu menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wan nafaqah fil usri wal yusra. Hendaklah kamu menjadi orang yang menginfakkan apa yang ada pada kamu, bukan harta semata-mata, tenaga kita, kepakaran kita, manfaat kita. Dalam keadaan kamu susah, fil usri wal yusra, dalam keadaan kamu susah, dalam keadaan kamu senang, kamu menjadi orang yang sanggup menginfakkan apa yang ada pada diri kamu. Selain pada harta benda, manfaat diri kita, kepandaian kita, kepakaran kita mesti disumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Yang keempat kata Nabi, wa ala an taqulu fillah. Kamu hendaklah menjadi orang yang menegakkan agama Allah. La tahafu fillah laumata laim. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar, dan jangan kamu peduli akan orang-orang yang mencelakan kamu dalam membantu agama Allah. Wa ala an tansuruni wa tamna'uni idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu. Hendaklah kamu tolong aku, kata Nabi. Hendaklah kamu cegah aku daripada diapa-apakan sekiranya aku sampai ke negeri kamu. Diibaratkan tuan-tuan, Nabi mau sampai ke Mekah, tolonglah aku, pertahankan aku, kata Nabi. Yang kita tu, walaupun Nabi sampai ke Matang tu tuan-tuan, sampai ke Sarawak, sampai ke Malaysia, agamanya telah sampai kepada kita. Wa ala an tansuruni wa tamna'uni idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu. Hendaklah kamu tolong Islam ini. Nabi merayu pada kita tuan-tuan. Hendaklah kamu tolong Islam ini dan cegah Islam ini ketika Islam itu datang ke tempat kamu. Dan sekiranya ia diapa-apakan, macam tadilah, letak jenama timah tadilah, dipersenda-sendakan, dimain-mainkan, cegahlah. Mimma tamna'una minhu, seperti mana kamu sanggup mencegah, menghalang anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah au kama qala. Mun macam ialah kita sanggup mempertahankan Islam, seperti mana kita pertahankan diri kita, kita pertahankan anak isteri kita. Mun macam ialah sifat kita terhadap Islam, kata Nabi, walakumul jannah, bagi kamu adalah syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita tutup kuliah kita pada malam tu dengan kita terus semarakkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita si dapat pergi umrah, kita si dapat pergi haji. Saya sebut dalam keadaan sihat, tetapi jadilah orang yang menyambung, yang menolong, yang membantu agama Allah ini dengan pelbagai cara dan pelbagai kemampuan, pelbagai keadaan yang kita mampu, insya-Allah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan yang kita sebut sebagai Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalan wa akhiran wa zahiran wa qawlan wa amalan salihah. Semua perbuatan kita mencontohi Nabi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.